Okay, class. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so now saya akan ajar kamu macam mana nak analyze descriptive statistic. Okay, so untuk lesson kali ni dalam video ni saya akan tunjukkan step by step lah macam mana nak key in data sampai habis. Sampai nak interpret data tu macam mana. Okay, so kamu buka buku Dr. Panji, buka muka surat 58. Okey, buka muka surat 58 dan tengok table ni Tengok table ni. Dan saya nak kamu key in satu-satu. Sama macam saya. Sama macam apa yang saya akan buat sekarang. Okey, cara untuk key in-nya senang sahaja. Okey, first buka variable view dulu. Okay, lepas tu kamu tulislah kat sini. Yang ni student kan. So, tulislah student number ke. Tulis student je ke. Ikutlah. Okay, masuk enter. So, nampak kan dia akan keluar automatik. Keluar ni benda ni. Okay, lepas tu saya nak kamu buat decimal dia jadi kosong. Okay, lepas tu labelkan dia. Tulislah maybe student number. Ikutlah label ni apa-apa je. Selalu kalau macam ada questionnaire kan, kalau bahagian demographic data ke apa ke, kamu letaklah item questionnaire tu dekat sini. Dekat name ni kamu letak dia punya keyword short form macam tu je lah. Keyword short form macam tu je lah. Okay, lepas tu ni measure ni. Kalau student number dia adalah nominal, dia tak ada range. Setiap questionnaire yang saya dapat daripada student, saya kodekan satu. Contoh saya nak 30 responden. So saya kodekan 1 sampai 30 tu randomly. Saya tak kisah pun student tu apa ke, umur berapa ke apa ke, tak kisah. Saya kod secara random. Okay, so that's why dia adalah nominal. Dia hanya melambangkan identiti sahaja, tak ada order. Okay, so next. Kamu tengok kan dalam table page 58 tu kan, dia ada math score dengan ada science score. Okay, so letaklah math score. Yang ni dekat sini tak boleh jarak tau, tak boleh jarak. Dia kena dekat. Kalau kamu nak jarak pun, kamu buat macam ni je lah. Buat ni. Putih nama dia ni. Tak ingat dah. Okay, lepas tu math score, lepas tu science score kan. Kalau macam dalam questionnaire tu ada tentang age, ada tentang height, ikut apalah dalam questionnaire tu kamu masukkan dekat sini. Setiap item dalam questionnaire tu masukkan dekat sini. Okay, yang ni refer kepada table dalam page 58 tu sahaja. Okay, so macam tadi buat decimal dia equals to 0. Lepas tu labelkan dia. Ikutlah nak label apa. Mathematic score. Lepas tu science score. Test ke apa ke. Tak kisahlah. Okay. Lepas tu ni dua-dua adalah scale. Sebab apa scale? Okay. Dia bila sebagai beginner ni, kita beginner dalam SPSS kan. Okay, so kalau apa-apa data yang tak ada kategori, jadikan dia sebagai scale. Kalau ordinal tu yang ada contoh macam gender kan, gender kamu kena letak value dia dekat sini. Okay, let's say lah kan, macam saya tambah lagi satu sebelum student ni. Kalau tambah macam tu tau, klik kanan insert variable, klik kanan insert variable. Okay, lepas tu kamu tekan kat sini, kamu buat gender. Okay, so macam tadi juga ni, lepas tu gender, student gender. Okay, lepas tu yang ni dia adalah nominal kan, gender kan. Kita tak ada order apa semua, tapi kita kena masukkan value dia. Okay, contoh macam 1 untuk male. Tulis dekat situ. Lepas tu add.
Lepas tu tekan pula 2. Female. Okey, lepas tu add. Lepas tu baru tekan OK. Okey, itu adalah kalau yang ada values ni dekat sini untuk beginner macam kita ni yang menggunakan SPSS. Okey, nominal dan juga ordinal hanyalah untuk yang ada value sahaja. Kalau scale ni tak ada value, Masul letaklah scale. Okey, so ini contoh je tau gender ni. Contoh sahaja. Disebabkan dalam table dalam 58 ni tak ada gender, saya cuma tunjuk contoh untuk kamu key in value tu sahaja. Okey, so ni bila dah tak ada, kita clearkan lah. Klik kanan, so tekan clear tadi. Okey, so macam tu sahaja cara untuk clear. So bila dah habis key in variable semuanya dekat sini, apa yang kamu kena buat? Kamu pergi dekat data view pula. Okey, pergi dekat data view, ikutlah. Kalau kamu nak besarkan macam saya ni pun tak kisah, nak macam tadi pun tak kisah. Yang ni sebab saya nak bagi senang nampak. Okey, so letaklah student number tadi 1, 2, kan ada berapa orang student? 30. Letaklah satu-satu, key in satu-satu. So make sure jangan salah ya, ada error, terdouble ke apa, kena recheck balik sebab nanti data kamu akan jadi salah. Okey, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so make sure kamu punya data ni jangan tersalah tau. Jangan bagi salah key in. Kod ada 7 ni jadi 7788. Nanti dia akan jadi error lah dekat situ. Okay, lepas tu key in pula markah map bagi setiap student ni kan. Okay, student yang first 88. Lepas tu enter 88 juga. Lepas tu 100. 3 kali 100. Kalau kamu malas nak tulis kan, malas nak tekan satu-satu, tekan dekat sini, bagi dia jadi orange macam ni. Lepas tu tekan copy ke apa ke, ni klik kanan copy. So letak dekat sini, tarik, letak mouse dekat sini, tarik and then paste. Tekan Ctrl V ataupun klik kanan, tekan paste. Okay, macam tu lah. Nak cepat kan kalau nak key in, tapi jangan sampai tersalah pula. Okay, so lepas tu 88, continue 75, lepas tu 38, lepas tu 100 lagi. Okay, 100 ni ada berapa? Sampai orang yang ke-14, student yang ke-14 dapat markah 100 dalam map. Mantul kau. Okay, paste macam tu je. Okay, tadi kan dah copy 100. So tarik mouse daripada sini sampai bawah. Lepas tu tekan Ctrl V ataupun klik kanan, tekan paste tadi. Okay, so continue dengan student yang ke-15, 88. Lepas tu 100 juga. Lepas tu 63, 63. So 100, 88, 88, 100 ada 3 kali. Ini sama lah macam tadi. Tarik, tekan, double klik, lepas tu tarik, paste. Okay. Lepas tu sampai yang ke-23 lepas tu yang ke-24 pula 88, 75, 75, 100. Yang ni saya malas lah nak copy paste. Okay, lepas tu 63, last 100. Okay, so dah settle yang tu. Key in pula untuk sign score. Ada kan dekat table kat sebelah tu kan. So key in 88, 88 juga, 75, 75 juga. So 88 ada 3 kali. Nak copy paste ke? Ikut suka kamu lah. Saya tulis. Okay, lepas tu orang yang ke-8, student yang ke-8 ni pula markah dia 13. Okay, lepas tu 100, 100,
So 88, 100, 100, 75, 100. Okay, sampai orang yang ke 15. Lepas tu continue dengan next table, student yang ke 16 tu pula 8. So 100, 100, 75, 75, 100, 75. Lepas tu 100 lagi 2 kali. Lepas tu 88, 63, 100, 100, 25, 88. Okey, dah settle. Untuk cari, untuk key in. Okey, so apa yang kita kena buat sekarang? Okay, so sekarang dah complete dah lah kita punya data. Dah key in, dah settle key in. So kita pun nak cari mean, median, mode, standard deviation, variance, lepas tu skewness sekali. Okay, so apa yang kita kena buat? Nak tekan apa? Okay, so kita tekan analyze. Klik analyze. Lepas tu descriptive statistics. Okay, saya pergi slow Klik analyze. Lepas tu descriptive statistics. Lepas tu ambil frequency ni. Okay, so kamu ambil yang ni, tekan mathematics score. Contohlah kamu nak cari mean untuk mathematics score dengan science score. Mean, median, mode apa semua tu. Okay, yang saya sebut tadi tu lah. So nak cari untuk dua-dua ni. So kamu tekan mathematics score, lepas tu klik anak panah tu. Lepas tu tekan lagi satu science score, klik anak panah tu juga. Okay, sama, boleh kan? Lepas tu kamu klik yang statistik ni. Klik statistik ni, ni keluar measure of central tendency. Kamu nak tengok apa? Mean, median, mode. Okay, lepas tu dispersion, kan kita belajar kan? Standard deviation, variance, range. Lepas tu ni nak tengok pula skewness dia. Tick skewness. Central tendency ni tick 3 ni. Dispersion tick 3 ni juga. Lepas tu yang ni tick skewness. Contoh untuk practical assessment kamu nanti. Contoh kalau macam soalan tu dia cakap, okay, calculate mean bagi math score. So kamu pergilah. Saya takkan cakap macam ni dah tau. Saya akan tengok sahaja. So kamu pergi dekat analyze, ambil descriptive statistics, lepas tu ambil frequency. Klik frequency tu. Lepas tu kamu tekanlah mean tu. Kamu tekan yang lain juga, kurang markah kamu. Kamu tekan mean saja, okey, dapat full mark. Okey, so itu salah satu contoh untuk practical assessment nanti. Okey, lepas tu kamu klik continue. Okey, so let's say kalau macam ada soalan dia kata nak dalam bentuk bacat. Kamu kliklah kat sini. Bacat ni. Okey, sorry Tekan chart. Okey, tekan chart. Kan tadi yang statistik kan, dah kita tick apa semua tu. Tekan chart. Lepas tu klik bar chart. Lepas tu klik continue. Okey, yang lain ni jangan main. Tak payah tekan apa. Okey, lepas dah settle yang tu, klik apa semua tu, klik OK. Dia akan keluar output. Okey, so bila dah dapat table ini, kamu akan dapat full mark lah. Kalau kamu ikut arahan. Okay, so ini dia bagi dekat kamu mean, median, mode, standard deviation, variance dengan skewness. Dengan standard error of skewness ni, saya tak pasti sangat lah yang ni. Kita nak ni je tadi kan, sekali dengan range. Okay, so inilah yang kita duk calculate semua apa semua ni, SPSS, kita tekan je. Lepas tu terus dapat dia punya jumlah, final answernya berapa. Kan? Itulah kegunaan SPSS, sangat membantu. Okay, so ini dia punya frequency table. Ini X-nya. Kan? Nampak kan? Senang je nak compute guna SPSS. Ini S-nya. Ini frekuensinya. Lepas tu dia kirakan sekali percentage dia berapa. Tengok, dia tengok dia kirakan cumulative percentage-nya berapa. Nampak kan? Tengok ni, dia kira total siap-siap dekat kita.
Okay, so ni dah dapat dah table frekuensi table untuk mathematics score dalam bentuk ungroup kan. Okay, sama juga yang ni science score ni pun sama juga. Dia bagi dalam bentuk ungroup data juga untuk science score. Okay, so lepas tu let's say kalau soalan tu dia minta kamu buat tadi kan, baca tadi kan, saya ada tunjukkan cara dia kan. Ni lah. So kamu tunjuklah output dia yang ni. Ni bacanya ni. Okay. Ini baca untuk mathematics score, yang ni baca untuk science score. Okay. So itu je lah untuk output yang first. Okay. So lepas tu yang apa tadi saya dah tunjuk nak ni frekuensi kan, mean, median, mode kan. Lepas tu okay, so lepas tu saya akan ajar kamu macam mana nak record pula. Contoh macam ni kan, score ni kita buat dia dalam range. Kita buat dia dalam class interval. Okay, dia adalah range dia daripada ni ke sini first class, daripada nombor ni ke sini second class, macam tu. Okay, sebab nanti untuk practical assessment ni pun nanti akan ada soalan berkaitan dengan record ni juga. So kamu kena ingat step dia macam mana nak record dan kamu kena faham lah. Okay, so ini macam mana nak record. Kamu tekan transform. Okay, klik transform. Lepas tu kamu klik ni, record into same variable. Okay, tekan transform, record into same variable. Ataupun kalau nak buat different variable pun boleh juga. Okay, dia tak kisah mana-mana pun. Perbezaan dia hanyalah kalau yang ni same variable ni nanti dia akan jadikanlah max score ni dekat dalam variable ni jugalah. Kalau macam different variable ni dia akan jadi variable lain dekat sini. Dia akan keluar maybe dalam new max score ke. Dia akan jadi macam tu. Okay, so saya nak buat same variable, let's say lah kan. Lepas tu klik mathematics score. Okay, lepas tu range, contoh range-nya saya nak tukar. Lepas tu klik ni anak panah ni kan. Okay, lepas tu ambil ni, tekan ni all and new values. Okay, lepas tu kita buat dalam bentuk range ni. Okay, so daripada nombor macam ni kan, max score tadi, tengok dekat dalam table page 58 tadi ni, tengok nombor yang paling kecil sekali berapa? 38. Okay, nombor paling besar of course dah 100 kan. So kita nak buat range maybe dalam start dengan 31. Okay, 31 sampai 40. Let's say lah, ni contoh. Okay, lepas tu new value dia buat 1. Okay, lepas tu add 31. Kiranya skor daripada 31 sampai 40 akan dikodkan sebagai 1 nanti. Okay, lepas tu skor 41 pula sampai 50 akan dikodkan sebagai 2. Okay, lepas tu 51 sampai 60 dikodkan sebagai 3. Add. Jangan tekan enter, tekan add. Lepas tu 61 sampai 70 buat value 4 pula. Lepas tu add. Lepas tu 71 sampai 80 value 5 add. 81 90 value 6 add. 91 sampai 100 value 7 add. Okay, lepas tu tekan continue. Lepas dah habis dah, kan tadi nombor paling kecil 38 kan, dalam sini julat dia.
Okey, lepas tu 100 paling besar. Okey, so dah settle dah yang ni. Tekan continue. Okey, lepas tu klik okey. So kamu akan nampak lah. Dia punya math score tadi, dia bukannya dalam bentuk nombor tu dah. Bukannya dalam bentuk apa ni, yang ni 100, yang ni kita dah kategorikan dia ke dalam nombor baru. Okey. Kita dah tukarkan dia, kita dah rekodkan dia kepada nombor baru. Okey, ini saya tunjuk contoh untuk rekod sahaja tau. Sebab nanti akan ada soalan macam mana nak rekod. Okey, so itulah step dia. Bila dah dapat dah ni, dah dapat dah dia tukarkan daripada jumlah nombor macam ni kan. Daripada peratus macam ni, dia tukarkan kepada nombor macam ni. Dia tukarkan kepada kategori macam ni. So itulah untuk soalan record. Okay. So next, contoh macam dia nak dia bagi questionnaire. Okay, ni saya tutup dulu contohnya okay macam ni. Ini saya punya questionnaire untuk master thesis. Okay, so let's say kalau questionnaire dia ada section daripada PU1 sampai PU10 ni. Ni satu section tentang perceived usefulness. Okay, lepas tu ada lagi PEOU ni. Okay, daripada 1 sampai 10. So maksudnya contohlah ada soalan dia nak min untuk PU sahaja. So macam mana nak buat? Okay, so apa yang kamu kena buat? Pergi dekat analyze tadi. Lepas tu klik descriptive statistic. Lepas tu tekan frequency. Okay, lepas tu kamu pilih lah yang mana PU1 tadi. Ni PU1 kan. Lepas tu kamu klik shift. Lepas tu kamu cari mana PU10. Kejap. PU10 nya mana? Ni PU9. Ni PU10. Tadi kan dah klik shift kan. Sambil-sambil tekan shift. Lepas tu tekan sini sekali. Okay. Lepas tu letak klik arrow kat sini. Maksudnya semua kita nak tahu min untuk section PU ni sahaja. Section perceived usefulness ni sahaja. Okay. So lepas tu dah settle dah yang ni kan. Kamu klik statistik ni. Lepas tu kamu nak cari min je kan tadi kan. Yang lain tak nak kan. So klik min sahaja. Yang lain tu abaikan. Okay. Lepas tu continue. Okay. Lepas tu let's say kamu nak tengok chart dalam bentuk bacat. So tekanlah bacat ni. Lepas tu tekan continue. Lepas tu tekan OK. Lepas tu tunggu output dia keluar. So inilah dia. Min bagi setiap itemnya ini. 3.77, 3.83. So daripada sini kamu boleh tengok yang mana satu yang paling tinggi. Ini kan 4. So nanti kamu boleh interpret lah. Oh, item yang ni paling tinggi. So cakaplah yang learning Arabic vocabulary through tingling application is interesting. So min bagi item PU10 ni yang paling besar berbanding item lain. Manakala min bagi yang ni, the tingling application has improved my Arabic language skills ni. Yang ni min paling sikit. So kamu report lah. Cakap min paling banyak yang ni, min paling sikitnya yang ni. Okay. Lepas tu ini frequency table-nya. Dia bagi tahu berapa banyak frekuensi bagi setiap Likert scale tu. Okay. Bagi setiap item lah dia bagi. Lepas tu dia bagi bacat. Ni dia bagi bacat bagi setiap item. Okay. Inilah dia. So nanti kalau practical assessment dia nak macam ni. So kamu kena tunjukkan macam mana nak dapatkan benda-benda ni dekat dalam Google Meet tu nanti. Kamu akan share screen kan dan tunjukkan kepada saya macam mana nak dapatkan min, macam mana nak dapatkan median apa semua tu lah. Ikut soalan. Okay. So
Okay kelas. So, satu lagi. Macam mana nak compute variable. Contoh macam nak compute mean, nak compute sum. Okay, daripada apa ni? Inilah setiap PU ni kan macam yang saya tunjuk tadi. Macam tadi kita kira mean bagi satu ni kan. Bagi satu section ni dalam questionnaire. Dan sekarang macam mana kita nak compute mean bagi setiap PU ni. Bagi PU1 apa mean dia. PU2 apa mean dia. PU3 apa mean dia. Apa semua. Okay. So, cara dia ialah tekan transform. Okay. Lepas tu kamu tekan ni. Compute variable. Tekan compute variable. Okay. Lepas tu tulis dekat sini sebab kamu nak compute mean untuk maksudnya tambah variable baru tau dekat bawah dia. Itu beza compute variable dengan yang analyze, tekan yang transform, tekan yang apa frequency tadi tu. Okay, tu beza antara dua ni, okay. So yang ni contoh kamu buatlah mean underscore PU. Okay. So kamu tekan yang ni all. Okay, lepas tu tekan all, lepas tu kamu pilih mean. Sekejap ni mean. Tekan mean ni. Okay. Lepas tu kamu tekan arrow ke atas ni. Okay. Lepas tu yang ni kan ada tanda seru ni kan. Setiap tanda seru ni kamu letakkan benda ni. PU1 transfer apa tekan anak panah tu letak dekat situ. Lepas tu PU2 pula letak situ. Lepas tu jangan lupa koma Tadi dah ada koma siap-siap sebab tu saya tak tekan. Okey, lepas tu yang ni. 3 ni pula. Lepas tu 4. Buat sampai 10. Berapa banyak item yang ada untuk PU ni, untuk perceived usefulness ni. Dalam satu section questionnaire tu, letak berapa banyak apa ni, dia punya item. Okey. PU6. PU7, PU8, PU9, last kali PU10. Okay. Lepas tu, dah settle apa semua ni. Dah letakkan, masukkan semua item kan sampai PU10. Lepas tu tekan OK. Dia memang macam biasa dia akan keluar output ni automatic. Okey, ni. Ni saya dah buat dah lah. Ni saya dah gantikan tadi ni. Okey, lepas tu dia keluarlah. Dekat tepi ni dia keluar variable baru untuk mean PU-nya berapa. So ini adalah mean bagi setiap PU tu lah. Bagi mean PU bagi setiap student untuk setiap respondent. Itu adalah mean bagi PU ni. Maksudnya untuk item, setiap item tu, berapa banyak mean bagi seorang student. Macam tu. Macam ni, student ni 5 lah mean dia. Student yang kedua ni 3. Lepas tu seterusnya. Ini cara untuk compute mean. Kalau sum pun sama juga macam tadi. Kamu pilih dekat sini ni, mana sumnya. Okay. Kalau macam kamu dah tak nak guna yang ni kan. So tekan reset. Pilih all. Lepas tu ambil sum pula. Nak tambah semua item tu kan berapa. Okay. Ni saya cuma tunjuk contoh sahaja. Lepas tu tekan anak panah ke atas ni. Lepas tu masukkan setiap item bagi yang kamu nak cari tu. Okay. So macam tu sahaja untuk compute variable. Saya rasa itu sahaja untuk SPSS ni. Okay, so next class. Cara untuk interpret data. Lepas tadi dah dapat kan mean, median, mode yang banyak-banyak tu kan. Yang kita cari banyak-banyak tadi tu. Okay, so untuk yang ni, kita boleh report lah.
Okay, kamu boleh tengok buku tu muka surat 60. Situ ada cara untuk report dia. Ni yang ayat panjang ni. Ini adalah cara untuk report dia. Okay, so kita copy table ni untuk report data nanti dekat kamu punya findings. Okay, kamu copy table ni, letak kat dalam kamu punya report tu. Lepas tu kamu interpret lah. Kamu cakap the mean score for math and science subject are 90.17 and 88.77. Okay, ni dia punya table agak lain daripada kita. Sedangkan kita ikut dia punya ni tadi kan, table dia satu-satu. Walaupun dah check apa semua, kita dah key in tu betul lah. Okay, maybe dia punya ni yang salah, table ni yang salah. Okay, so yang tu abaikan saja. Okay, lepas tu kamu report lah, kata the median values obtained are 100 and 88 respectively. Okay, the standard deviations for both subject are 15.045 and 20.883. Okay, respectively juga. Lepas tu, the skewness coefficient pula for math and science are negative. Inilah 1.914 dengan negatif 2.257. Okay, respectively, which are the far from the zero value. Dua-dua ni far from zero value. So, maksudnya bila negatif dua-dua, kan tadi kan saya cakap kan, kalau dia positif, maksudnya dia kalau jumlah dekat sini positif, maksudnya dia positively skewed lah. So, bila ni negatif, dia negatively skewed lah dan dia cenderung ke arah kanan. Okay. So, dia cenderung ke arah kiri. Okay, so this indicates that the distribution of students' mark for this subject are skewed to the left. Okay, this simply means that a large portion of both the samples obtain a high score for the test and there exist few small extreme scores, especially for science. Ada small extreme score kan, tadi ada 13 kan. So this index of skewness indicates that using mean is not a good indicator to measure the central location average value. We need to use the median as the average score. So cari ni, dia better guna median lah. Sebab mean dia tak berapa ni lah, macam yang dia cakap. Okay, sebab dua-dua obtain high score dan ada extreme score untuk sains, iaitu 13. So kan nanti saya ada bagi tahu kan, bila extreme score tu maksudnya better kita guna median daripada mean. Okay, so saya rasa itu saja untuk kelas hari ini. Cara untuk interpret pun nanti saya akan bagi notes, okay, dekat dalam Google Classroom juga. So nanti kamu boleh refer lagi lah. Selain daripada contoh dalam buku ni, kamu boleh refer juga notes yang saya akan bagi nanti sebagai panduan untuk kamu buat group project kamu nanti. Okay, so maybe dekat sini dia punya data maybe macam lain sikit daripada kamu kan, sebab ini score, yang tu nanti maybe dalam bentuk questionnaire. So nanti saya akan bagi notes kepada kamu macam mana nak interpret data apa semua, bagi mean, median, mode apa semua ni. Okay, untuk descriptive statistik sahaja. So sampai sini sahaja untuk descriptive statistics analysis. Minggu depan kita akan sambung dengan inferential statistic. Okay.